Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, anak-anak, kita berjumpa lagi untuk tajuk yang baru, untuk video yang baru pada hari ini. Sihat semuanya? Ustazah harap anak-anak telah mengulang kaji pelajaran daripada video Ustazah yang pertama sehinggalah video yang lepas. Banyak dah buat latihan. Anak-anak bila rajin buat latihan, insya-Allah lama-lama nanti akan lebih mahir lah untuk dalam menulis dan mengeja perkataan dalam tulisan Jawi. Baik. Untuk hari ini Ustazah akan berkongsi lagi dengan anak-anak berkenaan dengan kaedah penulisan Jawi. Untuk kaedah pada hari ini, kaedah yang lebih susah sedikit tapi dia mudah difahami, insya-Allah. Sebelum kita memulakan pelajaran, setiap kali dalam video Ustazah selalu pesan kan, sebelum kita buat sesuatu perkara, dan eloknya selepas kita bangun tidur, kita sedekahkan dulu Al-Fatihah kepada diri kita sendiri, kepada ibu ayah kita dan kepada guru-guru kita. Supaya dengan keberkatan surah Al-Fatihah itu kita akan sentiasa dalam lindungan dan sentiasa dalam rahmat Allah, insya-Allah. Baik, sebelum kita mulakan pelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama baca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah ini kita akan mendapat keberkatan dan sentiasa dalam lindungan Allah, insya-Allah. Baik. Sedikit pesanan daripada Ustazah pada anak-anak semua. Kita sama-samalah kita berdoa semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga virus COVID-19 ini segera hilang dan kita dapat menjalani hidup kita dengan baik seperti dulu, dapat bekerja, dapat bersekolah untuk anak-anak seperti dulu ya. Banyak kita tengok yang pertama, kita tengok kaedah dan hukum yang pertama, iaitu hukum kaga. Hukum kaga ni apa dia anak-anak? Hukum kaga ni apa? Apa Ustazah sebut kaga ni? Hukum kaga ni bermaksud perkataan yang diakhiri dengan suku kata ka ataupun suku kata ga. Maknanya suku kata yang terakhir tu adalah ka ataupun ga. Jadi kita himpunkan dalam satu, kita panggil hukum ni adalah hukum kaga. Hukum kaga ni kita akan jumpa dalam ada banyak bentuk. Banyak jenis perkataan kita akan jumpa. Apa kita nak buat dengan hukum kaga ni? Kita tengok satu persatu. Yang pertama sekali kita tengok kata Melayu. Apabila perkataan itu adalah jenis perkataan kata Melayu, apa kita nak buat? Untuk kata Melayu dalam hukum kaga, jika perkataan itu adalah jenis kata Melayu, perkataan yang diakhiri dengan ka ataupun ga, maknanya suku kata yang terakhir tu ka ataupun ga, apa kita nak buat? Huruf A yang di akhir ni, kita hendaklah buang. Kita buangkan huruf A yang di akhir. Itu kalau kata Melayu.
Okey, kalau kata Melayu, kita buangkan huruf A yang di akhir. Sama ada ketika dia ka ataupun ketika dia ga. Maknanya huruf A tu kita buang. Okey, contoh nanti Ustazah tunjuk dalam cara nak menulis ya. Okey, jadi Ustazah terangkan dahulu. Okey, itu pertama kata Melayu. Okey, yang kedua, jika dia adalah kategori kata Inggeris. Okey, jika kata Inggeris, perkataan itu berakhir dengan ka ataupun ga, maka huruf A tu kita kekalkan. Okey, huruf A tu kita kekalkan. Okey, kalau kata Melayu tadi kita buangkan huruf A dia. Kalau kata Inggeris kita kekalkan huruf A dia. Itu yang kedua. Okey, kemudian seterusnya yang ketiga. Okey, yang ketiga ni kita kekal A apabila, okey, ini keadaan yang ketiga ya. Apabila perkataan itu adalah jenis kata nama ataupun kata nama khas ataupun nama tempat. Okey, jika dikata nama khas ataupun nama tempat, kita kekalkan huruf A dia. Huruf A ni kita kena kekalkan. Okey, contoh kat sini Ustazah bagi tu Amerika. Macam mana kita nak eja nanti Ustazah tunjuk kemudian ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, apabila kita jumpa perkataan itu di dalam bentuk akronim. Contoh akronim apa? Tadika. Okey, lagi apa? Tabika. Lagi apa? Abim. Akronim tu maksudnya adalah satu singkatan nama. Okey, Tadika, apa nama panjang dia? Taman Didikan Kanak-kanak. Tabika, Taman Bimbingan Kanak-kanak. Itu nama panjang dia, tapi bila kita rangkaikan, kita bentukkan dari satu nama, kita panggil akronim. Okey, jika akronim yang berakhir dengan ka ataupun ga, kita kekalkan huruf A dia. Okey, kita kekalkan. Itu yang keempat. Kemudian kita tengok yang seterusnya, apabila kita jumpa perkataan itu, suku kata dia ataupun pola dia, yang pertama pola I tambah dengan ga. Okey, ataupun I tambah dengan ka. Okey, kedua-duanya ni kita kekalkan huruf A dia dekat hujung. Okey, kita kekalkan huruf A dia kat hujung. Maknanya bila perkataan itu dibina daripada suku kata yang pola dia adalah ega ataupun eka, A yang akhir tu kita kena kekalkan. Okey, itu yang seterusnya. Okey, kemudian yang seterusnya homograf. Perkataan berbentuk homograf. Homograf tu apa? Homograf tu apa? Homograf tu adalah perkataan yang dia sama ejaan tapi dia lain maksud. Okey, ini Ustazah akan terangkan lebih detail nanti dalam tajuk homograf. Okey, perkataan tu dia ejaan dia sama tapi dia bawa maksud yang berbeza. Ada cara yang untuk kita bezakan, ini untuk ejaan perkataan ni untuk ejaan ini untuk perkataan tersebut dan perkataan ini untuk ejaan tersebut. Ada beza. Okey, itu nanti Ustazah terangkan dalam tajuk homograf. Jika perkataan itu adalah perkataan jenis homograf dan ada huruf ka ataupun ga, maka huruf A tu kita kena kekalkan. Okey, ini nanti Ustazah terangkan ya macam mana cara nak mengeja. Okey. Jadi itu yang seterusnya adalah homograf. Okey. Jadi kesimpulannya kat sini, kalau dalam hukum kaga, okey, jika dia adalah kata Melayu, kita buangkan A dia yang dekat akhir. Jika dia kata Inggeris, kata nama khas, kata nama tempat, akronim, homograf ataupun suku kata pola eka dan ega, kita kekalkan huruf A dia. Okey, kita kekalkan huruf A dia. Okey, jelas? Okey, Ustazah tunjuk cara nak mengeja untuk kesemua perkataan tersebut. Okey, baik, Ustazah akan tunjukkan cara untuk mengeja untuk hukum kaga untuk semua keadaan, ketika dia kata Melayu, ketika dia kata Inggeris, ketika homograf, ketika akronim, ketika dia kata nama khas atau nama tempat, pola eka dan ega. Ustazah tunjuk satu persatu. Okey, kita tengok yang pertama sekali, kita tengok untuk kata Melayu. Okey, untuk kata Melayu. Contoh perkataan untuk kata Melayu apa dia? Okey, untuk hukum perkataan yang berakhir dengan ka. Okey, kita nak eja perkataan. Okey, perkataan nangka. Okey, kita nak eja perkataan nangka. Okey, ini yang kita panggil perkataan yang berakhir hukum kaga ni, perkataan yang berakhir dengan ka. Ni.
Ini yang kita panggil dia adalah hukum kaga. Maknanya perkataan itu berakhir dengan ka. Okey, apa kita nak buat dengan ni? Okey, nangka ni adalah kata Melayu. Okey, bila dia kata Melayu, maka huruf A ni dia kena kekal. Okey, kekal ke buang? Okey, kita kena buang. Okey, huruf A ni kita kena buang. Okey, kita kena buang. Ini hukum kaga. Okey, kita dah tahu kan huruf A tu kita kena buang. Okey, kita nak jauhikan perkataan ni, kita ikut step. Okey, yang pertama, pecahkan suku kata. Okey, suku kata untuk perkataan nangka ada berapa? 2, nang dengan ka. Okey, kita pecahkan suku kata dia. Okey, kemudian kita letakkan jenis huruf. Jenis huruf K, V. Ingat, NG ni adalah huruf apa? Huruf digraf. Bila dia adalah huruf digraf, maka dia jadi satu huruf, iaitu huruf konsonan. Okey, K ni K, V. Okey, letakkan jenis huruf. Kemudian, bila dah letakkan jenis huruf, kita tahu tadi kaedah ada, kaedah hukum kaga. Jadi, kita dah buangkan huruf A. Sebab apa kita buang? Sebab dia adalah kata Melayu. Dalam hukum kaga, kata Melayu kena buangkan huruf A. Okey, kita dah buang. Kemudian, kita padankan huruf kepada huruf Jawi. And padanan huruf dia apa? Nun. Okey. Okey. A ni kita tinggal ke buang? Okey, kat sini tengok ya, ada hukum KVK. Vokal dia adalah vokal A kan? Okey, jadi kita buanglah kat sini. Kita buang. Ingat ya, yang hukum KVK hari tu yang Ustazah dah terang, dalam satu suku kata pola dia KVK dan vokal dia huruf A. Jadi kita kena buangkan huruf A. Okey. Jadi dah buang. NG ni padanan huruf dia huruf apa? Huruf digraf ni huruf ngah. Okey. Kemudian A ni tadi kita buang K. Okey. K ni huruf yang pertama dalam suku kata yang kedua. Jadi K ni kita padankan dengan huruf apa? Padankan dengan huruf apa? Huruf kaf. Sebab dia huruf yang pertama suku kata yang kedua. Okey. Ingat, padanan huruf K bila dia huruf yang awal, dia kena padankan dengan huruf kaf untuk kata Melayu. Okey, kita dah selesai. A ni kita dah buang sebab dia hukum kaga. Okey, kita tambahkan. Okey, cantumkan nun dengan ngah, tambah ngah dengan ka pun tambah. Okey, jadi kita cantumkan nangka. Okey, jadi itu adalah ejaan nangka. Okey, itu yang pertama, hukum kaga. Okey, contoh yang kedua, Ustazah bagi contoh perkataan untuk perkataan yang berakhir dengan hukum dengan ga pula. Okey, contoh apa? Contoh apa? Kita nak jauhikan perkataan tangga. Okey, tangga. Ni perkataannya berakhir dengan ga. Tu ga kan? Okey. Tadi ke atas ni ka. Yang ni contoh perkataan yang berakhir dengan ga. Okey. Berapa suku kata tang dengan ga? Ada 2. Pecahkan suku kata dia. Okey. Kemudian kita letakkan jenis huruf K, V, NG ni satu K, K dengan V. Okey, kita dah letakkan. Tengok kaedah apa yang ada. Okey, selain kaedah hukum kaga, ada kaedah kan? KVK, vokal A kat tengah, buang. Okey, kemudian perkataan ini berakhir dengan ga. Dia adalah kata Melayu, kita buangkan huruf A dekat akhir. Okey, ada lagi hukum? Tak ada. Jadi kita padankan. T. T ni, okey, ada satu lagi hukum. T ni, hukum T. Padanan huruf dia huruf apa? Huruf ta. Ta apa? Ta terbuka. Sebab dia kata Melayu dan huruf yang pertama. Okey, ta terbuka. Okey, kemudian NG. Padanan, kita padankan NG, dia huruf digraf. Hurufnya apa? Ngah. Okey, kemudian G, padanan huruf dia apa? Ga. Okey, padanan huruf dia ga. Okey, jadi kita cantumkan ta, ngah dengan ga, ni tambah, kemudian tambah. Okey, cantumkan ta, ngah, ga. Okey, jadi ini adalah ejaan tangga. Okey, yang ini adalah ejaan nangka.
Okey, perkataan ni berakhir dengan ka dan perkataan ini berakhir dengan ga. Kedua-duanya adalah kata Melayu, maka kita kena buangkan huruf A dekat akhir. Okey, jelas? Okey, kita masuk yang kedua. Iaitu ketika dia adalah kata Inggeris. Okey, contoh kalau dia adalah perkataan kata Inggeris. Okey, apa dia? Contohnya apa? Yoga. Okey, yoga. Okey, perkataan yoga adalah kata pinjaman bahasa Inggeris. Yoga. Dalam bahasa Inggeris pun kita panggil yoga. Okey, untuk bahasa Melayu pun kita panggil yoga. Okey, perkataan ini berakhir dengan ga. Okey, ingat kalau kata Inggeris dia mesti kekalkan huruf A dia. Okey, ni kata Inggeris. Jadi A dia kena kekal. Okey, A dia kena kekal kalau kata Inggeris. Okey, jadi kalau kata Inggeris macam mana kita nak mengeja? Kita padankan kepada huruf Jawi. Okey, kita padankan terus pada huruf Jawi. Y, padanan hurufnya apa? Ya. Okey. O, padanan huruf dia apa? Wow. Okey. Kemudian G, padanan huruf dia apa? Ga. Okey. A dia tu dekat akhir kita kena kekal sebab dia kata Inggeris. Jadi alif. Okey. Dah sudah, kita cantumkan. Okey, cantumkan ya dengan waw, tambah waw dengan ga, tolak ga dengan alif, tambah. Okey, kemudian kita cantumkan ya, waw, ga, alif. Okey, itu contoh perkataan yoga. Okey, kata Inggeris yang berakhir dengan ga. Okey, kemudian yang kedua, kata Inggeris yang berakhir dengan ka. Apa dia? Contohnya apa? Etika. Okey, etika. Okey, kita nak ejek etika. Okey, perkataan ini berakhir dengan ka. Okey, ka. Tu ka. Jadi huruf A dia kita kena kekalkan sebab dia kata Inggeris. Okey, kata Inggeris. Okey, jadi kita padankan terus kepada huruf Jawi. Okey, I, padanan huruf dia apa? I dekat awal, padanan hurufnya alif dan ya. Okey, kalau huruf yang awal ya. Kemudian T, padanan huruf dia apa? Okey, ta. Okey, kemudian I, padanan huruf dia apa? Ya. Okey, kemudian K, ingat K ni adalah kata Inggeris. Tak kira dia duduk di mana, kita tetap padankan dengan huruf kaf. Okey, kemudian A dia tadi kita kena kekalkan sebab dia adalah kata Inggeris. Jadi kita kekalkan, letakkan alif. Okey, kemudian kita cantumkan alif dengan ya, tolak, ya dengan ta, tambah, ta dengan ya, tambah, ya dengan kaf, tambah, kaf dengan alif, tambah. Okey, jadi kita cantumkan perkataan, cantumkan huruf tersebut. Jadi alif, ya, ta, ya, kaf, alif. Okey, etika. Okey, jadi itu adalah ejaan perkataan etika. Okey, yang tadi yoga berakhir dengan ga, yang ni etika berakhir dengan ka. Kedua-duanya adalah kata Inggeris, maka huruf A dia dekat dua-dua ni, huruf A ni kita kena kekalkan. Okey, jelas? Faham? Seterusnya kita tengok masih lagi dalam kategori yang kita kena kekalkan huruf A. Okey, untuk contoh perkataan kata nama khas ataupun nama tempat. Okey, contoh perkataan dia kita nak eja perkataan Amerika. Okey, contohnya Amerika. Kita nak eja perkataan Amerika. Okey, jadi perkataan ini berakhir dengan huruf dengan ka. Okey, dia berakhir dengan ka. Jadi Amerika ni adalah kata Inggeris. Jadi kita padankan terus kepada huruf Jawi. Okey, jadi kita padankan terus. Okey. A, alif, M, mim. Okey. I,
ya, R, ro, I, ya. Okey. K ni adalah dia kata Inggeris, maka gunakan huruf kaf. Dan A dekat hujung ni sebab dia kata Inggeris, jadi kita kena kekalkan sebab dia nama tempat. Nama tempat kena kekalkan huruf A dia. Okey, huruf alif dia. Okey, kemudian kita cantumkan. Alif dengan mim tolak, mim dengan ya tambah, ya dengan ro tambah, ro dengan ya tolak, ya dengan kaf tambah, kaf dengan alif tambah. Okey, dah selesai. Kita cantumkan alif, okey, mim, ya, ro, ya, kaf, alif. Okey, Amerika. Okey, jadi itu adalah ejaan Amerika. Okey, kita kekalkan huruf A dekat akhir. Okey, sebab dia kata nama tempat. Okey, seterusnya kita nak tengok contoh perkataan dalam bentuk akronim. Okey, akronim. Akronim tadi apa? Adalah satu singkatan nama. Okey, gabungan nama yang panjang kita singkatkan menjadi akronim dan dia menjadi satu nama. Okey, contoh kat sini Ustazah nak jawikan perkataan tadika. Okey, tadika. Tadika ni nama panjang dia apa? Taman Didikan Kanak-kanak. Okey, jadi singkat dia kita jadikan akronim tadika. Okey, jadi perkataan ini dia berakhir dengan ka. Ada ka kan? Okey, tadika, jadi kita kena padankan terus. Okey, kita nak padankan perkataan huruf ni kepada huruf Jawi. A ni kita nak buat apa? A ni kita kena kekal sebab dia adalah akronim. A tu kena kekal sebab dia dalam kategori akronim. Okey, kita padankan terus. Okey, T dekat awal dia adalah kata Melayu, kita padankan dengan huruf ta. Okey, kemudian A, alif. Okey, kemudian D, padanan hurufnya dal, I, ya. Okay. K, kaf. Okey, kemudian A yang akhir ni kita kena kekalkan sebab dia dalam kategori akronim. Jadi alif kena kekal. Okey, jadi kemudian dah dapat kita cantumkan ta dengan alif tambah, alif dengan dal tolak, dal dengan ya tolak, ya dengan kaf tambah, kaf dengan alif tambah. Okey, dah selesai. Kita cantumkan ta alif, dal ya, kaf alif. Okey, jadi eja tadika, ta alif, dal ya, kaf alif. Okey, ka A yang ke akhir ni kita kena kekalkan sebab dia dalam kategori akronim. Okey, jelas? Okey. Seterusnya kita tengok untuk perkataan yang ada pola eka dan ega. Okey, contoh Ustazah bagi contoh perkataan yang pola eka. Okey, yang pertama sekali apa dia perkataan dia? Contoh perkataan teka. Okey, kita nak jawikan perkataan teka. Okey, teka, apa yang Ustazah kata dia pola eka? Okey, dia ada dua suku kata, te dengan ka. Okey, pola eka tu ni maksud dia pola eka. A dengan ka, maknanya I tambah dengan ka. Okey, eka. Jadi kita nak buat apa dengan A kat hujung ni? Kita kena kekalkan huruf A tu, kekalkan. Okey, sebab apa? Sebab dia adalah pola eka dan ega. Jadi kita kekalkan. Okey, kat sini huruf I ni I apa? I masam ke I manis? Teka. Okey, masam kan? Okey, kalau masam kita kena buang. So I dia kita buang. Okey, dah selesai. Kita padankan kepada huruf Jawi. Okey, padankan T huruf ta sebab dia kata Melayu duduk yang pertama. Okey, kemudian K ni dia
padankan kepada huruf kaf ke qaf? Huruf kaf. Sebab apa? Sebab dia huruf pertama suku kata yang kedua. Okey, kemudian A ni tadi kita kekalkan kan? Bila kita kekal, kita padankan. A, padanan huruf dia alif. Okey, jadi kita cantumkan T dengan ta dengan kaf, tambah kaf dengan alif, tambah. Okey, jadi kita cantumkan ejaan dia ta, kaf, alif. Itu ejaan teka. Okey, jelas? Okey. Kemudian seterusnya kita tengok dalam keadaan dia adalah perkataan homograf. Okey, homograf tu maksudnya apa? Dia sama ejaan tapi maksud yang berlainan. Okey, dia nanti dia ada beza. Macam mana kita nak tahu perkataan ini untuk perkataan ejaan tersebut untuk perkataan ini, ejaan tersebut untuk perkataan ini. Okey, dia ada beza. Nanti Ustazah akan terang dalam tajuk kaedah homograf. Okey, contoh perkataan homograf yang ada huruf K, maksudnya yang berakhir dengan K dan Ga. Contohnya apa? Peka. Okey, peka dia homograf dengan perkataan pek. Okey, peka dengan pek. Okey, kalau ikutkan peka ni kita kena buangkan huruf A dia. Tapi sebab dia ejaan dia akan homograf dengan perkataan pek, pa, ya, kaf. Okey, jadi yang peka ni kita kena kekalkan. Okey, jadi kat sini dua suku kata berakhir dengan K dan dia homograf dengan pek, jadi A dia kena kekal. A dia kena kekal. Okey, jadi peka kat sini PK. Okey, sebutannya PK. Jadi I itu adalah I manis. I manis maknanya senyum, kita kena kekal. Okey. Jadi kita padankan kepada huruf Jawi. Okey. P, huruf Pa, I, padanan dia huruf Ya. Kemudian K, padanan dia huruf Kaf. Okey. A ni kita kena kekalkan, jadi kita padankan dengan huruf alif. Okey. Jadi cantumkan pa dengan ya, tambah ya dengan kaf, tambah kaf dengan alif, tambah. Okey, jadi kita cantumkan pa, ya, kaf, alif. Okey, jadi itu ejaan PK. Okey, macam mana nak eja pek ni? Pek ni dia adalah kata Inggeris. Jadi kita padankan terus ejaan dia. Okey. Ni Ustazah nak bagi beza lah ya. Kenapa PK dengan pek ni dia jadi homograf. Okey. Pek. Okey. Pa. I. Ya. K duduk dekat akhir sebab dia kata Inggeris. Maka kaf. Okey. Cantumkan pa, ya. Okey, cantumkan pa, ya, kaf. Okey. Jadi homograf dia. Asalnya PK ni kita kena buangkan A dia. Okey. Tapi sebab dia homograf dengan pek, jadi kita A dia kena kekal, yang pek ni kita buang. Sebabnya kita padanan kepada huruf Jawi. Okey, jelas? Okey. Itu sahaja. Okey, tadi adalah kita masuk dalam kaedah hukum kaga. Maknanya dalam hukum kaga kita akan jumpa dalam berbagai keadaan. Okey, yang kesimpulannya daripada hukum kaga iaitu kalau dia kata Melayu, kita kena buangkan huruf A. A dekat mana? A yang dekat akhir. Maknanya hukum kaga ni maksud dia apa? Perkataan yang diakhiri dengan suku kata ka dan ga. Okey, kalau dia kategori dalam kata Melayu, kita buangkan huruf A. Kalau dia dalam kategori kata Inggeris, nama khas, nama tempat, akronim, homograf ataupun suku kata pola eka dan ega, kita kekalkan huruf A dia. Okey, jelas Okey, kesimpulannya, keseluruhannya. Okey, jadi anak-anak boleh cuba cari lagi perkataan, contoh-contoh lain perkataan dalam kedua hukum ini dan cuba jawikan mengikut cara dan kaedah yang Ustazah tunjuk pada hari ini. Okey, sebelum berakhir, Ustazah kongsikan seperti biasa 3 perkara ini. Okey,
Okey, jaga solat, baca Quran dan sayangi ibu bapa serta guru kita. Sentiasa kita sedekahkan Al-Fatihah pada diri kita sendiri, pada kedua ibu bapa kita dan kepada guru-guru kita. Sama ada ibu bapa atau guru-guru kita ni sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Okey, banyakkan buat latihan, banyakkan ulang kaji, cari seberapa banyak perkataan untuk anak-anak cuba jauhikan dalam ejaan jawi. Okey, saya rasa itu sahaja untuk video pada kali ini. Sentiasa selawat ke atas Nabi, jaga diri, jaga kebersihan, jaga keselamatan. Semoga kita semua sentiasa dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang selamat dan sentiasa dilindungi oleh Allah. Okey, banyak-banyak berdoa semoga virus COVID-19 ini segera hilang. Okey, jumpa lagi dalam video yang akan datang untuk kaedah yang akan datang, untuk kaedah yang baru. Semoga anak-anak dapat mengikuti pelajaran yang Ustazah tunjukkan daripada video Ustazah yang pertama sehingga ke hari ini. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum.